Hello gang, selamat datang kepada PD Talk kami iaitu Technology and Time Management. Dan kali ini speaker yang kami ambil adalah Jeng 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 Faris Mubin, merupakan seorang penulis buku dan juga motivasi muda. Dan ini adalah IG di mana Faris Mubin mempunyai akademi. Ya, ini dan kamu semua boleh lihat di IG beliau. Dan yang paling penting sekali adalah Travel Truve, di mana segala update tentang PD Talks dan juga berkaitan perkara-perkara yang berkaitan dengan tourism telah pun diupdate di sini. Jadi boleh pergi di IG dan type Travel Truve. So di sini ada banyak, ada pelbagai, ada IG live dan juga ada poster-poster dan gambar yang menarik. Dan akhir sekali kami akan tunjukkan adalah kami punya advisor iaitu Puan Azwin Aksan. Welcome to PD Talk Series 2.0. Thank you for joining us today. Our topic today will be technology and time management. Are we more efficient? So I'm sure everyone who is here today is a really very punctual and well time managed person. Welcome to our beloved Penyelaras program, who is also the advisor to this PD Talk Series 2.0. And also, we would like to welcome our very special guest speaker for today, Encik Faris Mubin, the founder of Faris Academy. Before we start, I would like to give some information about this PD Talk series. So PD Talk series is basically a talk program organized under the coursework of professional development. Under this program, we will highlight the issues of concerning personal development. And for today, we will specifically be talking about one of the most important aspect in personal development, which is time management. So before we start, I would likely to introduce our team members to all of you. It's like a simple ice-breaking session like we normally do. So my name is Shazno Jana and I will be your host for today. Assalamualaikum and good evening everyone. Thank you for joining our talk session today. My name is Nadia Natasha binti Muhammad Nazari and you can call me Nat. I'll play a role as a moderator today. Hopefully you guys going to be enjoy and stay with us till the end of the talk session. Thank you. Next. Assalamualaikum, hi everyone. My name is Nur Azwani binti Muhammad Hashim. You can call me Waini. And I am your second moderator for today's session. And nice to meet you all. Thank you. Assalamualaikum and hi everyone. My name is Nur Ilham Wadiha. You can call me Am and I'm in charge with registration, videographer, and I will conduct Q&A session along with Shasha. Thank you so much for joining us today. Hi everyone, my name is Muhammad Hakim and you can call me Hakim. And today I as a multimedia, so you can enjoy this video talks. Thank you. Hi guys, my name is Nur Shasha binti Safarid. You can call me Shasha. I will conduct in Q&A session. I hope you guys will enjoy with our topic today. Thank you, Shasha. So now, without further ado, now it's time to pass the mic to our moderator, Nadia, for the first slot for today. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Shazno. Boy, nampaknya semua audience kita excited nak dengar tentang topik kita hari ni Wani, walaupun dah petang-petang. Betul tu Nadia. Tanya sikit lah, biasa petang-petang audience kita ni selalu buat apa ya? Tidur. Kan nak cakap apa lah. Saya rasakan pumpang. Tup dah nak masuk tahun baru dah. Tapi even dah nak end of 2020 ni, kita as student still tak tahu macam mana nak manage masa kita dengan lebih baik. Betul tak? Yes. Betul. Semua. Lanjut mengenai topik kita hari ni, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada anda semua speaker kita yang kacak ni iaitu Encik Muhammad Faris bin Fatim dan Mubin. Beliau merupakan young motivator yang mempunyai akademi sendiri iaitu Akademi Faris Mubin. Wah, bukan calon-calon orang ya speaker kita ni. Muda-muda lagi dah ada akademi sendiri. Beliau juga merupakan penulis buku Fasakir pada tahun 2018 dan masihkah ada harapan buatku pada tahun 2019. Tak panjang-panjang, saya rasa eloklah kita bertanyakan kepada empunya badan sendiri dengan lebih lanjut mengenai pengalaman dan latar belakang beliau yang berkecimpung sebagai young motivator. Jadi Encik Faris, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nampaknya saya nampak penganjur dan juga daripada Madam Azwin sendiri sangat bersemangat, ceria dan positif pada petang ini. Itu yang saya sangat suka kan. Excited ni. Hari Jumaat. Betul, sebab hari ni hari Jumaat, jadi sebab tu kita kena excited sebab esok Sabtu kita cuti. Itu yang bestnya, Masya Allah. Okey, baiklah. Jadi saya harapnya kepada penonton semua pada petang ini sama turut ceria, bersemangat dan bertenaga pada petang ini. Jadi untuk memperkenalkan tentang diri saya,
Saya ada bagi slide kan? Ada. Jadi bak kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi dah kenal jangan jatuh cinta lah. So macam tu lah bak kata orang kan. Saya teruskan dahulu yang mana nama saya secara yang telah diberikan lah yang panjang tu kan. Namanya Muhammad Faris bin Fatim Nur Mubin. Jadi dikenali sebagai Faris Mubin. Okey baiklah. Jadi saya sekarang masih lagi juga belajar seperti untuk penonton. Kecuali advisor kita ni lah Cik Azwin, Meda Azwin. Saya pun student ya. Oh student juga, Masya Allah. Kita kan belajar setiap hari Cik Faris. Ya betul-betul madam. Kita belajar kan? Ya betul, tepat sekali. Okey baiklah, jadi saya study di Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI, yang mana di sini saya mengambil jurusan sebagai ijazah sarjana muda pendidikan dalam kurungan pendidikan Islam. Saya mengambil minor Quran Sunnah lah. Saya merupakan penulis buku motivasi dan saya telah join 3 seminar utama yang sebelum saya menjadi seorang penulis buku lah, iaitu Akademi Syafiq Nasri, seminar penulisan Mega Bondono, coaching penulisan newbie bersama dengan Balkis Sanusi. Dan saya juga sebelum saya ada akademi saya sendiri, saya aktif berprogram bersama dengan 3 konsultan, iaitu Inspire Caliph Training and Konsultasi, Zulara Academy dan yang terakhir sekali Kuala Selangor Cabin Camp. Dan alhamdulillah yang sekarang ni yang the latest one, saya alhamdulillah dengan izin Allah saya telah ada akademi saya sendiri, iaitu Akademi Faris Mubin. So inilah logo official Akademi Faris Mubin ataupun singkatannya AFM. Okey, dan yang seterusnya yang mana saya alhamdulillah sejak pada tahun 2018 bersama dengan konsultan pertama, saya telah banyak buat program di Semenanjung lah, Sabah Sarawak tak sampai lagi, Semenanjung, yang mana main utama program kami kebanyakannya di Selangor dan juga di Perak kebanyakannya. Dan yang seterusnya, ini buku saya lah, saya merupakan penulis buku Fazakir, yang mana buku ni alhamdulillah dah 2 tahun berada di pasaran. Jadi boleh dapatkan di MPH, Popular dan juga SMO. Dan seterusnya saya juga alhamdulillah yang mana ni detik sejarah lah, yang mana sebelum saya masuk UPSI pada bulan September tersebut, yang mana buku saya diterbitkan terlebih dahulu. Jadi bila buku saya dah diterbitkan pada awal tu dan saya masuk UPSI, dan kemudian saya mendapat berita baik lagi yang mana ulasan buku Fazakir diulas di Berita Harian pada 28 September 2018. Dan pada waktu tu sekadar berkongsi saja, 28 September tu merupakan birthday ayah saya. Jadinya bila birthday ayah saya, dia excited tu lain macam. Dia forward semua akhbar ni dekat semua grup WhatsApp kan, grup family, grup Taman Desa Sarjana lah dan sebagainya macam-macam lah kan. So nampaklah keterujaannya tu kan. So seorang ayah. Ya betul. So mungkin ayah kita tak nampak betul kan. Dia punya orang kata apa, kasih sayang dia tu kan. Tapi dengan cara dia kita nampak. Jadi itulah seorang ayah lah. So yang seterusnya dan buku kedua, saya menulis buku ni bersama dengan 29 penulis yang bertajuk Masihkah Ada Harapan Buatku, di bawah Akademi Syafiq Nasri. Dan gambar di sebelah saya tu adalah Syafiq Nasri lah, yang mana beliau ni sangat amazing dan talented. Dalam masa 9 bulan sahaja beliau boleh tulis 5 buah buku motivasi. 9 bulan sahaja. Saya baru 1 tahun boleh keluar 1 buku je. sangat jauh beza lah. Kan? Okey, jadi yang seterusnya, dan ni merupakan penulisan artikel saya keluar juga pada 14 November 2019, Berita Harian, dan saya mengulas tentang isu pada waktu tu adalah akhlak Rasulullah, panduan mahasiswa membentuk adab. Sebab time tu ada satu isu panas kan, yang berlaku. Jadinya saya pun mengulaslah tentang akhlak ni dan dipilihlah untuk dipaparkan di Berita Harian. Okey, jadi yang seterusnya, so inilah media sosial saya kan. So kalau nak follow boleh follow. Yang mana insyaAllah saya ada buat perkongsian video-video dalam 1 minit saja. Jadi kat situ banyak benda yang saya share lah. Dan yang paling penting lagi, saya nak bagi hadiah kepada anda semua. Boleh slide yang seterusnya. Yang mana ada hadiah guys. Yang mana saya nak bagi e-book secara percuma yang bertajuk Kisah Fazakir. Yang mana anda semua boleh download di Telegram saya, channel Telegram saya, Faris Mubin Berkongsi. Jadi boleh masuk dan tekan pada bahagian pin,
dan anda boleh isi maklumat tersebut dan download lah dekat situ. Jadi yang mana kisah Fazaki ni ada 5 kisah pada zaman salafus soleh, pada zaman para sahabat, yang mana kita nak menghayati macam mana jiwa mereka dan mereka punya semangat memperjuangkan dan menuntut ilmu di dalam Islam tu sendiri. Dan itulah sedikit tentang saya. Saya serahkan balik kepada moderator, insyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Encik Faris. Wow, dapat hadiah korang. Saya dah join dah. Saya dah join. Semua join. Wah, terima kasih Okay, madam. mari pakat ramai-ramai semua join Telegram. Pakat ramai-ramai tu. Pastikan semua join tau. Dekat ruangan chat saya dah tulis Faris Mubin berkongsi tu. Dengar cerita kan, Encik Faris kita ni single lagi. Bolehlah follow social media Encik Faris. Tak boleh, tak boleh. Boleh jadi. Mana tahu jodoh. Masya Allah. Okay. Seperti yang anda tahu, Talk Session Technology and Time Management, are we more efficient terdiri daripada 3 session, iaitu Technology and Today, Good versus Poor Time Management, and Effective Citizen. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, izinkan saya kupaskan sikit tentang topik kita pada petang ni. Seperti yang kita tahu, memang tidak dapat dinafikan kenyataan bahawa banyak perkembangan dan inovasi teknologi memainkan peranan utama dalam kehidupan kita. Jenis kehidupan yang kita hadapi sekarang pun disebabkan perkembangan teknologi yang kian canggih. Teknologi telah banyak baiki kehidupan kita dan keadaan sekarang untuk menjadi kehidupan seharian yang lebih baik, cepat, mudah dan lancar. Jadi Encik Faris, saya nak tanya pendapat Encik Faris. Bagaimana teknologi ini dapat mempengaruhi pengurusan masa kita? Okey Bella, terima kasih kepada moderator kita pada petang ini. Yang saya difahamkan ada moderator sampai 3 jadi memang sangat menarik lah PD Talk daripada penganjur kita ni. Masya Allah kan. Selama ni saya selalu ada moderator 1 je. Tetapi hari ni saya rasa sangat special. Masya Allah. Okey Bella, jadi izinkan saya untuk berkongsi untuk saya teruskan dengan soalan. Yang mana soalannya adalah tadi yang mana moderator menceritakan tentang kenyataan ataupun realiti pada zaman hari ini, yang mana kita memang tak boleh dipisahkan dengan perkembangan teknologi, dengan inovasi yang sangat pesat lah daripada pembangunan teknologi itu sendiri kan. Dan apa pandangan saya macam mana teknologi ni sebenarnya mempengaruhi masa. Dan saya bagi contoh mudah lah sebenarnya. Cuba bayangkan kita imbas balik pada masa lampau lah, waktu ketika kita kecil-kecil dulu, betul kan? Dan time tu teknologi kita pun baru nak berkembang, betul kan? Dan pada waktu tu perasan tak kita banyak menggunakan masa dengan sesuatu yang kita rasa banyak masa tu sebenarnya kan. Dia macam seolahnya masa tu long lah orang kata kan, bukan yang singkat macam sekarang kan. Jadi nak katakan sebenarnya memang itulah bukti sebenarnya teknologi memang sangat mempengaruhi kita punya kehidupan kan. Apatah lagi dengan kita ada handphone, ada laptop, ada pula Unify, betul kan, macam-macam kita boleh akses dengan hujung jari sahaja. Jadi nak katakan memang teknologi, masa dan juga diri kita ni memang tak boleh nak dipisahkan. Okey Bella. Jadinya bila kita lihat pada teknologi kan yang boleh orang kata apa dikaitkan dengan pengaruh masa kan, macam mana dia boleh mempengaruhi masa kita sebenarnya, disebabkan teknologi semakin berkembang lah, kita sebenarnya secara sedar tak sedar yang menyebabkan masa kita pun sebenarnya turut sama digunakan sama seperti teknologi tersebut. Memang kehidupan kita adalah masa kita. Faham tak? Yang mana ada orang kata time is gold, betul kan? Tetapi bagi saya masa ni adalah nyawa. Kenapa nyawa? Sebab kalau kita tak gunakan masa dengan baik, maknanya kita telah membuang masa kita punya kehidupan seharian kita tu sendiri. Dan cuba bayangkan kita banyak benda yang kita boleh buat dalam masa 24 jam, setiap orang berbeza kan? Tetapi kita banyak masa meluangkan masa apa? Saya ambil contoh perspektif pada student ataupun orang kata apa, orang muda lah orang kata madam, yang mana kebanyakan daripada orang muda ni suka sangat yang mana lelaki main Mobile Legend, PUBG. Betul tak? Yang mana saya pun main juga. Saya main Mobile Legend juga sebenarnya kan. Tetapi macam mana cara menguruskan kita punya teknologi tu dengan kehidupan masa kita tu sebenarnya. Dia bukan soal kita nak menguruskan teknologi tu, kita fikir macam apa contoh, teknologi ni buang masa dan sebagainya, betul kan? Kita kata macam banyak menyebabkan kita leka dan apa orang kata bertangguh, betul kan? Kita punya kerja. Tetapi
teknologi ni kita memang tak boleh nak diuruskan. Yang kita boleh uruskan adalah masa. Sebab kenapa? Bila kita uruskan masa dengan baik, baru kita boleh menguruskan teknologi itu. Sebab teknologi memang akan sentiasa berubah dan akan sentiasa berkembang daripada masa ke semasa sebenarnya. Jadi sebab itulah teknologi ni memang dia mempengaruhi masa kita. Dan sebab itulah pengurusan masa kita kena betul. Nanti ada soalan-soalan lain daripada moderator berkenaan tentang macam mana nak urus masa. Nanti saya akan jawab pada soalan tersebut. Jadi saya serahkan balik kepada moderator, insyaAllah. Nampak tak? Kita boleh simpulkan kat sini. Yang kita sepatut uruskan masa, bukan teknologi. Kita kena pandai manage ya. Baiklah Encik Faris. Seperti yang kita tahu sekarang kan, kita sekarang menghadapi pandemik yang menyebabkan kan setengah orang kan terpaksa work from home. Kita as student pun ada online class. Tapi kita perlu jadi multitask. Sebagai contoh kan, dalam tengah kelas kan tiba-tiba adik kita menangis. Mak kita panggil tolong masak. So tipulah kalau korang tak pernah turn off kamera, lepas tu tolong mak kejap. Nampak tak? Kita kena multitask di situ. Jadi Encik Faris, bagi pendapat Encik Faris, bagaimana kita dapat memanfaatkan revolusi teknologi untuk pengurusan masa dengan lebih bijak? Okey, baiklah. Terima kasih kepada moderator untuk soalan tadi. Yang mana itu memang perkara biasa. Tak kira lah bila berlakunya pandemik COVID-19 ni, bukan setakat Malaysia je terpinga-pinga. Tetapi seluruh dunia terpinga-pinga. Macam virus apa ni kan? Macam tiba-tiba semua kena lockdown kan? Dan semua perkara terjejas, termasuklah sektor pertanian ke, sektor perindustrian ke, sektor pendidikan ke, sektor pelancongan ke, semua orang kata apa terjejas lah. Dan bukan setakat terjejas tetapi ditukar mode daripada offline yang selama ni kita face to face kan, yang mana kita datang ke tempat kerja, yang mana kita datang tempat belajar, ditukar kepada mode online ataupun virtual lah orang kata kan. Macam sekarang virtual juga, yang mana saya berada di Perak, yang mana masing-masing berada di tempat masing-masing. Nampak tak? Jadinya tak dinafikan perkara ni dia menimbulkan orang kata apa satu perubahan yang sangat drastik sebenarnya. Bayangkan pada bulan 3 lagi kan, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita mengumumkan yang mana kita akan diadakan PKP pada waktu tu. Dan time tu lah bukan setakat saya, sebab semua orang dalam keadaan berfikir dan menggelabah lah orang kata kan. Macam kata, macam mana ni kan dengan orang kata dengan kehidupan kita ni nak work from home pula kan. First time work from home lah kan bila masuk tahun 2020 ni kan. Bila pendidikan pula dia pergi ke online, yang mana sebelum ni kita dengar lah ada ura-ura mengatakan bahawa kita ni nak ke hadapan, maksudnya kita nak ke kelas online, tapi tak dibuat juga. Tetapi dengan pandemik ni akhirnya kita buat juga atas alasan kita terpaksa untuk buat dan meneruskan kehidupan kita kan. Dan bila sebut tentang macam mana untuk kita memanfaatkan revolusi dengan pengurusan masa yang lebih baik pada zaman pandemik COVID-19 ni, saya boleh kongsikan satu teknik yang sangat amazing dan ramai sebenarnya pakar-pakar yang menceritakan tentang teknik ni, yang mana teknik ni dinamakan sebagai teknik 4 kuadran. Kenapa 4 kuadran? Kalau siapa belajar matematik tu dia tahu kuadran tu apa. Kuadran tu dia macam ada 4 kotak bahagian. Yang mana kita bahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah penting dan segera. Yang kedua, penting tak segera. Yang ketiga, tak penting tapi segera. Yang keempat, tak penting dan tak segera. Maknanya apa? Dengan 4 kuadran ni, kalau kita kita senaraikan kita punya kehidupan seharian kita, apa yang perlu untuk kita buat, apa yang patut untuk kita lakukan, dan insya-Allah kita takkan orang kata apa ada satu penyakit lah. Penyakit ni sangat ada pada semua student, iaitu bertangguh. Kita last minute baru nak buat. Jadi walaupun last minute tapi dia tetap orang kata perform lah juga kan, hantar assignment tu kan. Jadi nak katakan daripada situ kita boleh manage kita punya time dengan baik sekali lah. Jadi saya bagi tahu dahulu penting dan segera ni apa yang boleh kita buat. Maksudnya kerja-kerja last minute ataupun yang krisis ataupun sesuatu perkara yang urgent. Dan manakala kalau penting ataupun dia penting dan tak segera, dia kerja yang kita dah merancang. Dia kerja yang kita dah rancang, maksudnya dia penting tapi kita tak perlu pun nak terlalu tergesa-gesa untuk buat perkara tu kan. Just kita buat apa seperti biasalah. Kita dahulukan benda tu sebab tu benda tu penting. Dan kalau yang tak penting tapi dia segera apa? Contoh dia ni, telefon, YouTube ke, perkara yang
dia tak penting tapi dia segera. Yalah, untuk kita berehat kan, kita mesti tengok, buka YouTube kan. Dia tak penting tapi dia memerlukan juga dalam kehidupan seharian kita. Dan yang terakhir sekali adalah tak penting dan tak segera kan. Contohnya kita pun sendiri boleh tahulah kan, tidur tak tepat pada waktunya, dengan banyak buang masa dengan lepak, betul tak kan? Jadi itulah antara-antara yang boleh saya kongsikanlah tentang macam mana untuk kita memanfaatkan kita punya apa orang kata masa dengan lebih baik dengan adanya teknologi pada hari ini. Dan tak dinafikan juga sebenarnya yang mana kita ni sebagai student, kita bila kita berada di rumah, kita bukan sebagai tanggungjawab sebagai seorang pelajar, tetapi kita ada tanggungjawab lagi satu lagi, iaitu tugas hakiki kita tu dekat rumah, iaitu tanggungjawab sebagai seorang anak. Jadi nak tak naknya, jadi macam mana kan, ada orang tanya kat saya juga, dia kata, Faris macam mana kan, ibu asyik suruh buang sampah kan. Asal tengah buka kelas online ni, ibu suruh buang sampah. Asal tengah buka kelas online je, ayah suruh beli barang. Ikut sama-sama. Nampak tak? Jadinya macam mana? Di situasi ni disebabkan kita tak berterus terang kepada ibu bapa kita. Jadi key point dia adalah kita kena berterus terang pada ibu bapa kita. Cerita, ibu, ayah macam ni. Sebenarnya Faris ada jadual, ada kat sini pada waktu sekian-sekian-sekian. Faris ada program, ada subjek apa-apalah mengikut terpulang subjek masing-masing, betul kan? Jadinya disebabkan sebenarnya ibu bapa kita tahu kita ni ada kelas online tapi tak tahu situasi sebenar macam mana. Itulah yang menjadi tanda persoalan. Jadi sebab itulah kita kena berterus terang kepada mereka, kepada mak ayah kita. Barulah mereka tahu, oh maknanya kita kena orang kata apa, yalah ibu bapa kita mesti faham dengan hak privasi kita, apatah lagi melibatkan tentang belajar tu sendiri. Jadi yang penting kita kena berterus terang dan rancang kita punya kehidupan kita dengan teknik 4 kuadran tu. Jadi kuadran yang pertama penting dan segera, yang kedua dia penting tapi dia tak segera, yang ketiga tak penting tapi segera, yang terakhir sekali adalah tak penting dan tak segera. Yang mana insya-Allah kalau kita berterus terang kepada mak ayah kita, kemudian kita susun masa kita dengan baik kan, walaupun kita berada di rumah, insya-Allah kita dapat menjimatkan 50% kita punya masa kita dalam kehidupan kita. Kan? Sebab kenapa? Sebab kita tahu, oh bila kita dah buat list dan juga kita dah letak pada kuadran tertentu macam tadi, kita baru tahu, oh maksudnya ada benda yang perlu kita segerakan, ada benda yang perlu untuk kita selesaikan. Dan insya-Allah kita tak akan tertangguh lagi lah. Jadi kalau nak main Mobile Legend, mungkin boleh buat reward untuk kita. Dah selesai main. Dah selesai main PUBG. Tapi tak tahulah perempuan main apa. Mungkin main Candy Crush ke? Oh bukan Bukan. Kita main bunga. Juga, Faris, main PUBG. Kita tanam pokok bunga. Oh, main tanam pokok bunga. Ya, kita buat yang berfaedah. Ya, terbaiklah. So itulah dia yang saya boleh kongsikan lah kepada pada penonton pada petang ini. Jadi saya serahkan semula kepada moderator. Baiklah, lepas ni kita bolehlah praktiskan teknik 4 kuadran tu ya? Yes. Ya, insya-Allah. Kira kita nak bandingkan pelajar masa lalu dengan pelajar masa sekarang kan. Kalau pelajar masa lalu tu nak buat assignment, contohlah nak buat tesis ke, research ke, mereka kena visit site. Lepas tu buat interview, lepas tu record, barulah dapat information nak buat assignment tu. Tapi kalau nak compare dengan student zaman sekarang ni, maklumat semua dekat hujung jari. Mereka just kena Google and then pap, banyak maklumat tersiar. So, Encik Faris, adakah perubahan teknologi maklumat di hujung jari kita ni membolehkan pelajar menghasilkan assignment atau tugasan mereka dengan lebih tepat dan lebih berkualiti? Okey Bella, yang mana soalan ni sangat panas ya. Yang mana saya sendiri pun orang kata apa, dia macam tersentap dekat situ juga dengan soalan ni sebenarnya kan. Okey baiklah, jadi dengan kenyataan yang mana kita melihat pada student pada zaman dahulu kan, yang mana mereka ni kena turun site, kena buat interview kan, macam-macam perkara yang mana mereka turun padang lah orang kata istilahnya, betul kan? Turun padang, yang mana kita pula pada zaman sekarang ni kita lebih banyak pada hujung jari saja. Apatah lagi bila kita menghadapi COVID-19 ni, pandemik ni, betul kan? Jadi menyebabkan kita banyak menggunakan platform-platform di dalam web-web tertentu yang mana tapi rujukannya pastikan yang paling orang kata apa authority lah, bukan rujukan yang kita main ambil, betul kan?
Jadinya soalannya adalah, adakah tugasannya tepat dan berkualiti? Sebenarnya tentang kualiti ni, kita tak boleh nak orang kata apa, nak bandingkan dua situasi tersebut. Sebab dia situasi yang berbeza. Sebab macam mana cara seseorang ataupun student itu menjalankan tugas tu. Dan cuba bayangkan, ada je student yang mana dia boleh turun site dan sebagainya, tetapi kerja sama je, tak menepati seperti yang nak. Jadinya dia bukan soal tentang orang kata apa, yalah kita nampak macam effort dia, betul tak kan? Dia turun padang, dia pergi site, dia interview macam-macam, tapi kalau dia tak menepati juga, apa gunanya? Jadinya sama juga seperti teknologi yang kita gunakan, sekiranya kita gunakan dengan baik, dengan website yang ada authority, yang boleh dipercayai, jadinya kualiti tu insyaAllah dia akan sama sahaja. Tapi saya boleh bagi tahu lah yang mana membezakan di antara dua situasi ni adalah dia punya feel. Yang mana feel apabila seorang student tu dia turun site dan sebagainya, dia akan tahu betapa susahnya sebenarnya untuk menyiapkan sesuatu tugasan tu dan untuk mendapatkan satu kualiti tu sebenarnya. Kan? Tetapi kita sekarang cuma duduk macam ni atas meja dan kita buka laptop kan, seharian duduk, lepas tu rasa macam lenguh-lenguh pinggang ke apa, kita bangun kejap, betul tak kan? Jadi kita just cuma yang itu sahaja kita punya cabaran kita sebenarnya. Tetapi ada cabaran dia lagi satu bila kita gunakan online ni sebenarnya, iaitu apa? Plagiat assignment. Itu sangat-sangatlah orang kata apa, tak berautoriti dan sangat tak amanah sebagai seorang student. Itu yang paling panas sekarang ni. Ya, itu yang sangat panas. Jadinya sangat sesuai lah dengan topik pada hari ini, iaitu teknologi dan time management. Memanglah kita nak cepat dan sebagainya, tetapi kalau kita tak menggunakan sesuatu perkara tu dengan yang betul, tak ke orang kata apa, istilahnya berkat lah kan, contoh kita dapat segulung ijazah kan, tapi berkat ke? Adakah itu usaha kita? Adakah itu kita punya effort kita sendiri? Jadinya sebab itulah kita kena orang kata apa, masing-masing ambil peranan masing-masing untuk menyiapkan tugasan. Tak kisahlah sama ada cara tradisional, pergi face to face, berjumpa dengan orang, turun site kan, ataupun dengan cara kita di hujung jari ni kan, just search je apa yang kita nak kan. Tetapi orang kata apa, jangan kita ambil mudah lah, senang cerita. Dan saya suka untuk membahagikan sebenarnya, kita tak boleh juga katakan student yang dahulu. Sebab kenapa? Sebabnya ada je student yang sekarang ni diterbahagi kepada dua, iaitu student yang secara tradisional, yang kedua adalah student yang suka secara online. Ini tak dinafikan, termasuk ada kawan saya, dia memang tak boleh buat kerja kalau dekat rumah. Dia memang tak boleh. Dekat rumah dia memang akan macam lost, dia macam kata, apa assignment nak kena buat. Kadang-kadang ada orang macam tu. Betul kan? Dan saya yakin ada daripada kalangan penganjur ni sendiri pun kan, daripada moderator ke, daripada host ke, mesti ada juga salah seorang yang jenis macam tu. Dia kalau boleh nak buat kerja berdepan, kalau boleh. Tapi ada je yang boleh buat kerja belakang. Biasanya yang buat kerja belakang ni, dia jenis pasif. Yang mana yang ke depan tu, dia jenis aktif. Jadi yang mana pasif ni, dia lebih suka tak nak jumpa dengan orang, dia sekadar, ni macam ni lah Google Meet kan, dia okey dengan cari kerja buat macam ni kan. Jadinya nak cerita, kadang-kadang macam ni kita rasa tak puas. Ya betul, dia masalah. Itulah seperti yang saya bagi tahu tadi, feel. Dia berbeza feel tu sebenarnya. Saya bagi contoh terdekat pada diri saya lah, kan saya ambil jurusan pendidikan Islam. Yang mana apa-apa contohlah dalam satu tajuk subjek yang mana nama dia takhrij hadis. Takhrij hadis ni yang mana kami perlu merujuk beberapa kitab hadis untuk mencari sama ada hadis tu sahih ataupun tak. Maksudnya hadis tu betul ataupun palsu. Bayangkan kami kena rujuk beberapa hadis lah. Dan bila kami nak rujuk pada hadis dalam keadaan sekarang ni, kan kami dalam keadaan orang kata apa, yelah tak boleh pergi ke library dengan masing-masing di rumah, dan sangat mustahil ada kitab-kitab hadis dekat perpustakaan daerah ke kan, betul kan? Dia sangat limited kan. Jadinya orang kata apa, tentang kualiti tu kita boleh samakan dengan apa? Kita buat dengan cara yang betul lah. Contohnya apa? Kita download PDF kitab-kitab hadis macam saya buat juga, dan kemudian kita rujuk secara authority dekat situ. Kalau ada rasa kemuskilan, terus tanya kepada lecturer, betul ke apa yang kita buat step-step ni kan. Jadi kita punya masa tu insya-Allah berkat, kita punya teknologi pun kita gunakan dengan cara yang betul. So itulah dia untuk menjawab soalan tadi.
Saya serahkan semula pada moderator. Itu dia respon kita punya speaker. Jadi saya nak serahkan kepada Azwani untuk session kedua kita. Hai semua, terima kasih Nadia. Kita punya moderator yang pertama. Cantik lah hari ni. Makeup on point ya. Oi, Wani pun sama. Maafkan gigi saya yang bersinar ni, tak dapat nak dibendung lah. Saya pun tak tahulah macam mana. Wani yang on point sekarang ni. Saya moderator yang kedua anda. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, saya akan ajukan soalan yang seterusnya kepada Encik Faris. Okey Encik Faris? Encik Faris okey lagi? Ya, masih lagi bersemangat. Boleh teruskan? Alhamdulillah. Okey. Encik Faris, pernah dengar kan quote-quote tentang masa seperti time is flying, never to return. Like quote-quote macam ni dia memberi makna yang memang orang kata memang yelah masa tu memang penting dan perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi masalah sekarang ni rata-rata masyarakat kita dia faham, dia tahu tentang quotes tu tahu. Tapi tak semua praktikkan quotes ni dalam kehidupan seharian mereka. Contoh paling simple lah kan yang kita boleh tengok sekarang ni, contoh bila kita ternampak papan tanda time is gold. And then ataupun kita ternampak iklan-iklan tentang pengurusan masa dekat dalam televisyen, dekat dalam YouTube, media sosial and whatever so on. Tipulah kan kalau tak semua antara kita ni terkesan dengan benda tu. Ada yang kadang skip je lah iklan ni, tak payahlah hiraukan. Kadang-kadang bila orang ternampak quotes, papan tanda dekat tepi jalan tu buat macam ada tak ada je. Jadi benda ni sebenarnya mendatangkan masalah lah. Sebenarnya benda simple macam ni pun masyarakat susah. Nampak masyarakat susah tu nak praktikkan quotes ni dalam lifestyle diorang for the sake of smarter time management. Jadi apa faktor berlakunya sebegini Encik Faris? Okey Bella, terima kasih kepada moderator yang kedua yang mana on point dia bersinar gigi tu, masya-Allah kan. Itu dia kan. Okey Bella, jadi saya teruskan kepada soalan daripada moderator. Yang mana ya betul tak dinafikan ramai orang kata apa, ramai daripada kalangan kita mesti confirm pernah dengar kan quote-quote banyak lah kan, sama ada dalam bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke ataupun bahasa Melayu, memang akan ada kan tentang masa tu sendiri. Dan suka untuk saya ambil daripada soalan tadi kan, yang mana soalan tadi yang mana moderator kita kan Azwani ada memetik time is gold kan, yang mana masa itu adalah emas kan. Jadi bila sebut tentang masa itu emas kan, ramai orang kata apa, dia seolahnya masa tu kita letak ada nilai, betul kan? Masa tu ada nilai. Tetapi seperti yang saya terang kepada awal tadi, saya suka untuk menggunakan masa tu adalah nyawa. Sebab kenapa? Nyawa ni tak ternilai. Bila tak ternilai, maka kita akan gunakan masa tu dengan sebaiknya. Tetapi dengan apakah faktor-faktor menyebabkan kan, ramai je dengar quote-quote tu, tapi apa penyebab faktor-faktor pengurusan masa tu tak betul. Jadi saya boleh kongsikan beberapa perkara, ada lebih kurang 4 perkara. Yang pertama adalah kita ni kebanyakannya tidak fokus untuk buat kerja. Apa maknanya? Saya faham sebagai student, contoh kita punya assignment due date minggu depan, betul kan? Minggu depan. So kita kata okey tak apalah, so hari ni kita buka, kita buat tajuk je dulu. Lepas tu kita tutup. Betul tak? Biasanya macam tu, dia macam nak bagi semangat kan. Dia kata tengok nampaknya mula je semangat, nanti tutup balik. Ya betul. Tak dinafikan perkara tu. Disebabkan kita kata alasannya apa? Kita tak ada idea, kita orang kata apa? Kita semangat tapi tak ada idea. Dan itu memang perkara biasa. Tetapi kenapa kita tak ubah kita punya cara tu? Contoh, kenapa kita tidak fokus? Sebabnya kita tak ada bahan yang cukup. Kita sekadar buka laptop dan kita hanya nak start menulis dan seolahnya macam kita nak menggoreng lah istilahnya. Sedangkan kita tak ada bahan, kita tak ada point yang cukup. Jadinya kita tak naklah goreng tu hangit. Kalau boleh goreng tu yang sedap. Jadi sebab tu kita kena ada bahan yang cukup, kita kena ada sumber yang berautoriti yang sepatutnya. Jadi baru senang mencurah-curah idea tu, kita nak buat benda tu. Dan barulah kita senang untuk manage kita punya masa. Sebab kenapa? Bila kita fokus, contohlah andailah kita siap satu subjek tu dalam masa 2 ataupun 3 hari.
Kan? Maksudnya hari pertama kita cari bahan. Hari kedua mungkin kita boleh discuss dengan kawan kita. Betul ke bahan ni dan sebagainya. Hari ketiga kita dah boleh start buat sama-sama. Jadinya kita fokus siap satu perkara dan lepas tu kita boleh buat kerja, fokus pada kerja yang lain. Cuba bayangkan kalau semua perkara kita, contohlah ada lebih kurang 3 assignment, due date-nya minggu depan. Dan pada waktu tu lah kita kata tak apalah, lambat lagi. Kita tak fokus. Time tu lah time management kita tercabar. Antara salah satu penyakit lah yang kita selalu guna kan untuk menjadi orang kata apa, untuk kita membenarkan masalah tangguh tu. Penyakit kita adalah kita suka cakap, "Lek lu, tak apalah." Macam tu kan. Chill lah kan, macam tu kan. Lepas tu bila Masa lagi. Esok ada lagi. Esok ada lagi. Nantilah buat time cuti ni lah. Kan, padahal malam ni ada masa. Kita main Mobile Legends dulu. Nampak tak? Cik Faris sampai test pun boleh lupa. Tengok. Sampai test pun boleh lupa. Sampai macam tu sekali. Jadi sebab tu kalau boleh, kita tukar cara fokus kita. Kita cuba cari bahan dulu. Lepas tu kita bincang dengan kawan. Lepas tu kita buat sama-sama dengan kawan. Sebab kita tak boleh buat seorang-seorang. Kita buat seorang-seorang, dia habis. Kita akan ada satu penyakit dekat hati kita kata, macam tadilah, esoklah, nantilah dan macam-macam lah benda tu kan. So itu adalah faktor yang pertama, tidak fokus. So yang kedua adalah tak ada perancangan. Jadi sebab itulah tadi saya kongsikan tentang tips kuadran tadi tu kan. 4 kuadran tadi. Jadi kita boleh tahu apa yang perlu untuk kita dahulukan, apa yang tak perlu untuk kita dahulukan terlebih dahulu. Sebab kebanyakan daripada kita ni kita dahulukan yang benda yang tak perlukan. YouTube, K-drama, movie, Netflix. Kan, Masya Allah saya pun tengok juga kan. Tapi kita cubalah untuk sama-sama kita kan. Jadi saya faham je student orang kata apa, kita nak hilangkan stres dengan buat kerja tu kan. Tetapi pengurusan kita kena betul. Itu yang paling penting. Cuba kita jadikan semua perkara tadi tu sebagai reward kepada kita. Baru kita semangat kan. Uish, episod baru K-drama dah keluar ni. Rasa nak tengok ni. Tapi buat kerja dulu. So kita akan buat kerja dengan semangat. So kita akan fokus, kita akan buat dengan sehabis baiknya. So itulah tentang yang faktor kedua, tak ada perancangan. Jadi sebab tu kita kena ada perancangan. Dan yang seterusnya adalah gangguan teknologi. Dan teknologi ni tak dinafikan, memang kita memang akan terlibat dengan teknologi. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan gangguan teknologi itu sendiri? Gangguan teknologi ni adalah orang kata apa, bila kita nak buat kerja, kita macam nak tengok phone, selak-selak phone tu kan. Lalas terbuka semua, Facebook lah apa benda semua. Nampak tak? Jadi sebab daripada 5 minit jadi 1 jam. Ya betul. Dan itulah penyakit, datanglah penyakit tangguh tadi, iaitu apa? Nantilah alang-alang dah buka kan. Buka terus sampai ke sudah. Tak siap langsung dah. Jadi itulah gangguan teknologi. Jadi sebab tu kalau boleh apa-apa kerja kita nak buat, jangan rujuk kepada phone kita. Sebab phone kita ni main kan, dia macam ibarat nyawa kita lah senang cerita pada waktu zaman sekarang tu kan. Tapinya kalau boleh buat kerja dengan laptop. Apa-apa dengan laptop. Sebab laptop kita tak adalah banyak sangat gangguan tu kan, dengan WhatsApp-nya, dengan apa orang kata apa, kita ada macam dia berbeza kita punya suasana tu ataupun rasa dia tu kan. Bila kita buat kerja dengan laptop, rujuk dekat laptop, dia baru tahu kita sedang membuat kerja kan. Tapi kalau kita dekat handphone ni, kita macam lebih kepada santai. Memang mindset kita dah macam tu selalunya. Jadi sebab itulah kalau boleh kita buat apa-apa kerja, rujuk pada laptop. Itulah pada laptop lah senang cerita. Dan itu adalah gangguan teknologi. Dan yang terakhir sekali adalah faktor dia adalah kita suka bertangguh. Dia sama seperti macam awal tadi itulah, yang mana kita asyik dok kata esok lah, kita dok buka sekejap lah main, dah terbuka dah kan. Yang mana mungkin madam akan rasa nak tanam pokok sekali je, tetapi tertanam banyak pula kan. Seronok. Saya bagi contoh je madam, Masya Allah. Itu contoh yang bagus. Tak apa. Saya memang suka tanam pokok ya. Terbaiklah sebab ibu saya pun suka menanam juga. Kat depan ada macam garden kecil. Jadi saya tahulah macam mana perasaan madam tu kan, sebab mak saya sangat
suka dan menjaga pokok? Rumah saya ada kacang botol, ada cili besar, ada cili hijau, Wow. ada Wow, tomato boleh buat cherry. business. Saya Wow. boleh buka pasar tani ya. Nanti datanglah hari Sabtu. Tapi madam sangat menarik maksudnya masa lapang madam dengan apa orang kata hobi menanam pokok kan. Jadinya benda tu bukanlah orang kata apa tak datang manfaat tapi dia ada manfaat sebenarnya. Yes. Jadi kalau boleh kita contohi Betul. seperti madam. Kita Sangat. buat satu kerja Yes. Sangat pastikan baik. betul sangat Dan baik. pokok sangat sihat bila kita berborak dengan dia. Oh dengan pokok pun boleh berborak madam? Ya, saya memang berborak dengan pokok, dengan kucing. Itulah saya punya habit. Oh saya faham sebab ibu saya pun lebih kurang macam tu jugalah. Kat rumah saya ada pelihara ikan. Jadi jadi ibu saya akan selalu kata, "Dah makan ke?" Kan? Dengan ikan tu. Macam tu lah. Ya. Kalau kucing saya dia boleh pegang handphone, saya dah belikan dia. Senang saya nak call. Wah. Sampai macam tu sekali. Sebab dia sebenarnya faham kita cakap dengan dia. Jadi kalau kita kata mami nak mandikan, dia tak suka tapi dia macam jadi sebenarnya banyak benda kalau kita put our heart to it, sebenarnya boleh. Betul tak? Betul. Sebenarnya saya nak cerita pasal teknologi ni. Dalam canggih-canggih teknologi ni, saya tak bangun dengan alam. Wow. Saya bangun bila saya sebelum tidur malam, saya beritahu diri saya nak bangun jam 5:30 pagi. Saya beritahu pada diri saya niat dan saya akan bangun 5:30 pagi. Jadi saya tak perlu alam pun sebenarnya. You know, the phone and all that doesn't work. Sometimes it doesn't work. Actually, you just tell yourself sebenarnya, betul tak? Yang itu lebih bermanfaat kan? Magic betul. magic. Habis tu punya alam kerja nak snooze je sampai ke rumah. Tapi it's very interesting topic lah today. Technology ni it exists in every aspect of our life. Ya betul. Daripada kereta, daripada smartphone, daripada travel, most of us are tourism student. So when we travel, we just book our hotel on here, we just book our Grab, our food, semualah dekat sini. Everything here. And then ada yang lebih canggih tu, dia punya remote dekat rumah, duduk je. Dia nak pasang TV kat sini, dia nak pasang aircon pun kat sini, dia nak pasang kipas pun kat sini, dia nak buka langsir pun kat sini, dia nak buka blind pun kat sini. Jadi kan, teknologi ni dia sama ada dia boleh membuatkan kita jadi satu efficient person ataupun lazy person. Betul tak? It can either be either. Cuma I argue, especially among my student, that technology is actually helping them to be warga yang lebih celik dengan the current situation. Because a lot of times when I ask, okay, did you know about the news? What news? Sekarang ni kita dah tak ada macam all that masyarakat yang beli surat khabar, baca kan. So everything semua rely on WhatsApp communication. WhatsApp. Kalau tak ada dekat WhatsApp, kalau tak viral, tak tahulah news tu. Tak tahulah. Apa? Siapa gaduh? Siapa mati? Macam tu. We don't know. Jadi kalau sebenarnya masyarakat sekarang ni dia lebih melahirkan katak botong burung kalau compare daripada dulu, because it seems like this technology is making you a very lonely person. So you are just to yourself. Jumpa kawan pun dah tak borak sangat, tak ada macam really talk eye to eye, because when we are at the restaurant we just look at the. So how do we actually in your opinion can utilize ataupun can change this habit among our young generation sekarang ni ataupun all of you here to see this as quite alarming lah sebenarnya. It's quite alarming lah, like or how do we actually macam mana kita gunakan that strength ataupun habit itu dengan baik. Because kadang-kadang kita tak boleh change. So kita kena gunakan sesuatu yang memang dah jadi norm untuk satu yang baik, lebih baik. You understand? Faham?
Okay, menarik sharing ataupun perkongsian daripada Madam sendiri berkenaan tentang teknologi. Saya sangat setuju sebab teknologi memang orang kata apa, datang berevolusi untuk memudahkan kita, memudahkan manusia. Daripada dulu, daripada kereta kuda sampailah ada enjin, kita boleh bergerak jauh, dengan kapal terbang boleh travel. Seperti Madam bagi tahu tadi, kita boleh travel jauh. Yang mana mungkin sebelum ni kita Sekejap hanya lagi ada kereta terbang pula. Kereta terbang dia lain cerita. Kereta terbang dia lain cerita. Okay, Bella. Jadi dan betul pada pendapat Madam juga, yang mana teknologi dia boleh menyebabkan seseorang dia jadi pemalas ataupun itulah ataupun sebaliknya. Memang tak dinafikan. Sebab memang ada daripada orang kata persekitaran saya sendirilah, saya sendiri melihat even dalam satu rumah pun, tadi ada yang komen, dah ada yang komen kat situ, even dalam satu rumah pun, rumah sewa kan, rumah atas bawah, yang atas cek bawah, makanan dah siap ke? Dia macam teknologi dia macam menyebabkan dia macam tu kan. Tetapi kita patut sebagai seorang yang generation lah macam kita ni kan, kita tak perlu ambil mudah lah berkenaan tentang teknologi ni. Sebabnya teknologi ni dia mempengaruhi kita punya behavior, pemikiran. Sebabnya dia surrounding dekat kita sahaja. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, itulah yang membentuk diri kita sebenarnya. Itu yang menjadikan diri kita. Jadinya kalau kita seorang yang dalam satu rumah pun just nak WhatsApp, dah menunjukkan yang kita ni memang pemalas. Tak ada usaha, tak effort. Jadinya sebab itulah kita kalau boleh ambil inisiatif, walaupun teknologi memudahkan kita, tetapi pada satu perkara tu tak perlu untuk kita ambil mudah. Sebabnya kadang-kadang benda tu dia akan merosakkan diri kita sebenarnya. Dan dia akan menjadi lebih teruk lah daripada tu. Contohnya kita akan ketagih dengan kita punya gadget, internet dan sebagainya kan. Kalau luar negara kita dah dengar dah banyak kan. Muda lagi muda daripada kita, tapi dah ketagih lah dengan benda-benda tu. Betul. Gadget kita ni kan. Jadi itulah sangat menarik daripada perkongsian Madam. Thank you. I think you have a very good insight on that. Cumanya dalam zaman sekarang kita tak boleh nak mengelakkan lah, because we really have to adapt juga. For example, kita punya webinar hari ni. Kalau kita nak jemput speaker, lepas tu speaker kata apa Zoom? Saya tak tahu apa ni. Kan? Macam mana ni kan? Jadi pun kita tak boleh because macam my mother, she's already almost 70. Jadi bila kita call dia, Mama, I'm gonna call you on Zoom. Apa Zoom? Kan? Jadi kita kena set up kan Zoom. Dia pun tak tahu nak tekan mana. Jadi saya pun, kita kena ajar lah supaya kita tidak left behind. Because kita nak, kadang-kadang kita nak, because my late father just passed away, jadi kita buat tahlil pun on Zoom jadi betul. Kita buat tahlil on Zoom jadi kita add all the family. Jadi my mother first time tengok Zoom ni. Selalunya mama WhatsApp call je. Tapi kali ni Zoom ada Zoom pula. So you like it or not, we have to go according to technology. Tapi orang lama-lama bila dia tahu Zoom, tapi dia tak ada terbawa-bawa dengan Zoom tu, nak bawa pergi toilet lah, nak bawa pergi dapur lah letak Zoom. Tak ada. Kan? Macam kita ni, kita akan terbawa-bawa. So we do not use our time dengan quality. Betul kan Encik Faris? Ya, betul. Kita punya nafsu tu, kita tak boleh nak kawal. Kita kena stop. Sudah-sudahlah main. Kan? Kita tak boleh. We cannot say this is it, I'm going to go and do gardening. This is it, saya akan mandi supaya saya boleh solat lebih ready untuk solat lebih awal. Tak ada. Selagi tak dengar azan tu, selagi itulah kan. Kita main game tu. Betul tak? Betul. This sort of thing lah. It's true. Anak saya pun terbaya dengan semua ni. Dia selagi dia tak ada mami bising jerit daripada dapur, dia akan duduk dalam bilik dia main game. Macam tu lah. Betul, Madam. Macam salah seorang daripada host kita ni, Ahmad Hakim, main game je. Apa? Hakim ni main game je, ML. Betul, selalu tak datang kelas saya. Macam mana tu? Sabar Sanul, lepas ni Hakim pukul you. Okay, jadi banyak sangat input yang kita dapat daripada soalan. Ya, betul. Baru soalan yang ketiga tahun ni. Ini slot yang kedua. Okay, jadi macam mana kita teruskan dengan soalan yang seterusnya?
Baik. Okay, soalan ni saya tak sabar nak tanya sebab dia dekat sangat dengan student life, which is basically satu hari kita ada 24 jam. Kalau macam Cik Faris kata tadi, dulu kita rasa macam satu hari tu rasa macam lama sangat. Banyak benda lah yang kita dapat buat kan. Contoh macam zaman kanak-kanak jumpa kawan-kawan, main petang-petang. Jadi zaman sekarang ni bila dah semakin canggih, zaman pun dah berubah, dah semakin moden. Jadi kadang-kadang kan tanpa disedari kita punya. Jadi speaker kita mana? Dengar tak? Cik Faris? Mana Oh, speaker yang tak ada. Oh, dia line connection problem kot. Dia punya speaker dah masuk balik? Ya, saya minta maaf sangat. Oh. Tak apa. Faham sangat. We were just talking about my issue semalam juga, connection problem kan. Faham. Dekat Tanjung Malin hujan ke? Tengah. Hujan ya di sana? Ya, betul. Oh, patutlah. Saya dah lama tak pergi ke Tanjung Malin. Saya last di Tanjung Malin 2000 ke tahun 2000. Oh, dah 20 tahun yang lalu. Oh iyalah, Lama tu. Tahun 2000. Tahun 2000 lah. Masa tu anak saya baru 2 tahun. Saya berada di sana. Okey. Dah lama sangat. So masih ada KFC tu di situ? Ada. Ada banyak? Dah ada T-Live dah sini. Ada apa? T-Live. Oh dah ada T-Live. Sebelum ni tak ada madam, serius. Ya. T-Live ada, Subway baru ada. Oh Subway dah ada? Subway dah ada. Semuanya McD je tak ada. Itu yang kami kecewa lah. So you all makan di mana? Kalau nak McD pergi mana? Terpaksa pergi Rawang. Okay. Saya dulu masa saya tinggal di sana, kalau saya nak pergi Genting Highlands, saya ikut Kuala Kubu kan? Ya betul. Yes. Dekat Bukit Beruntung tak ada McDonald? Bukit Beruntung tak berapa pasti sebab yang popularnya dekat sini semua kata kat Rawang. So kami ikut je lah pergi Rawang kan. Bukit Beruntung dengan Rawang tak jauh kan? Tak jauh pun, tak jauh. Okay, go ahead. Sambung guys. Kita nak buka kepada Q&A sebab kita dah ketandusan masa. Kita dah habis masa dah ni. Jadi kita buka Q&A. Sebab bukan apa? Kita tak nak drag benda ni sampai pukul 5. Lebih dari 5 sebab saya punya office ni lepas pukul 5 dia tak ada aircon. Jadi nanti saya akan kepanasan. Faham. Okay, baik. Okay. Kita lagi pun kita memang allocate 2 jam lah. Okay. Guys, please. Sebelum kita pergi ke Q&A, sebenarnya Encik Faris kita ada sediakan satu game saja untuk kita. Santai-santai je. Okay, baiklah. So boleh kita pergi kepada virtual game kita? Boleh. Sebelum Q&A. Boleh. Okay, baiklah. Jadi saya nak mintalah kerjasama daripada semua penonton-penonton untuk buka kamera bersama-sama. Sebabnya virtual game dia melibatkan untuk buka kamera lah. Dia punya salah satu syarat dia. So kalau boleh nampaknya ramai dah buka kamera tu. Join insya-Allah. Okey, kita santai-santai je, tak perlu nak stres-stres pada petang ni kan. Okey, semua buka kamera. Okey, masya-Allah. Okey, Bella. So nama virtual game kita ni adalah Find It If You Can. Saya ulang semula. Find It If You Can. Maknanya apa? Arahannya mudah sahaja. Anda perlu cari barang berdasarkan apa arahan yang saya berikan nanti dengan tempoh masa 5 saat sahaja. Dia tak boleh lama-lama. Kalau tak nanti dia merayau ke mana, lepas tu dah tak ada bahaya. So jadi dalam masa 5 saat ya. So barang yang pertama, kita cari yang mudah lah. Yang mudah untuk kita jumpa. Yang pertama adalah barang berwarna hitam. Tak kisah apa, tapi barang berwarna hitam. Setelah ambil, tunjuk depan kamera. Masa bermula sekarang. 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. So kita tengok siapa. Dah. Tangan. Okey, ada yang ambil pen.
handphone. Lagi apa lagi tunjuk? Okey, oh ramai pegang handphone Tudung ada, Dia angkat pegang tudung beg sendiri. nampaknya. Oh, topi ada. Okey. Okey, buku nota, pen, stapler, alright, jam. Apa tu? Earphone. Lupa nama earphone. Alright. Okey, terima kasih. Jadi semua semangat, yang mana saya nak bagi tahulah betapa semangat je ada saya buat program yang sama macam ni. Saya bagi arahan sama dan ada yang bawa setrika. Saya kata ambil warna hitam, kebetulan setrika di sebelah dia kata. So dia bawa setrika macam ush, terkejut saya kan. Ada yang pegang beg tarik tu, tau beg tarik yang besar tu. Duk pegang macam tu. Siap tunjukkan, memang semangat lah kan. Okey Bella, jadi kita pergi yang kedua. Yang tadi tak mencabar warna hitam, kita pergi yang kedua. So warna yang kedua adalah warna oranye. 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada. Alright. Orange. Oh, okey, madam Tupperware. Tapi nampak macam warna oranye ni, madam. Sebab terang, kejap. Saya tutup. Nampak tak? Kalau macam ni gelap sangat. Nampak orange. Oranye, nampak oranye. Saya nampak oranye. Oh, sekali dengan highlighter ke pen tu? Highlighter. Highlighter. Alright. Pun sangat sporting kan? Join sekali. So apa lagi barang? Tengok pen, highlighter. Okey, semua ambil pen, highlighter. Kebanyakannya gula-gula pun ada. Alright. Memang tengah lapar tu rasanya. Botol dan cawan pun ada. Coklat pun ada. Uish. Ni macam-macam ni. Okey, kita pergi yang terakhir. Yang paling susah lah. Tadi macam senang betul kan? Yang terakhir adalah berwarna pink. Berwarna pink. Pink. Alah. Merah jambu. Tak ada. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, ada ambil. Madam siap bangun. Mestilah. Madam memang sangat semangat sporting dan Semangat madam. Semangat. Jadi kita ada apa lagi barang-barangnya? Ada sikat rambut pun ada. Ada bunga. Okay. Macam hari ni kita ada bunga. Ada bunga. Oh, Masya Allah. Oh, macam-macam ada kertas lah, ada mouse pun ada. Okey, siapa mana lagi? Ada ni. So macam-macam ada bantal. Bunga. Warna pink. Kotak tisu pun ada. Kotak tisu pun ada. Alright. So itulah dia. Terima kasih sangat kepada anda semua termasuk madam yang sangat sporting pada petang ni. Yang mana kita buat game ni bukan saja-saja. Kita game ni ada sebab lah. Yang mana yang pertama sekali adalah bila dapat arahan anda perlu ambil sesuatu barang bermakna itu adalah matlamat. Bila nak pergi ke mencapai matlamat tu, kita kena usaha, betul kan? Usaha yang sangat saya tak tahu nak cakap apa, sangat amazing adalah madam lah. Madam bangun. Saya tengok pelajar lain tak bangun. Dia macam ni je. Nampak? Madam. Sentiasa yang terbaik. Jadi sepatutnya kena ikut cara madam. Kalau tak ada ambil gambar madam. Baik, kami akan ikut cara madam. Saya suka cara madam. Stand power madam. So itulah dia. So itulah dia. Maknanya untuk mencapai matlamat kita kena berusaha dengan sebaiknya. Dan apa kena-mena dengan tempoh masa tadi? Maksudnya untuk mencapai kita punya matlamat, kita kena ada satu tempoh masa yang kita dah tetapkan. Baru kita ada effort. Dia macam kerja last minute lah. Tak ada kerja last minute, kita tak boleh nak siapkan, betul kan? Dia macam satu pressure untuk kita buat benda tu. Jadi kita kena letak tempoh masa kita. Sebab tu sebagai cadangan saya bagi tahu pada awal tadi, kita kena letakkan lebih kurang 3 hari untuk siapkan satu assignment kalau boleh. 1 hari yang pertama kita cari bahan, 1 hari yang kedua esoknya kita bincang dengan kawan kita, betul ke bahan kita ambil. Hari yang ketiga kita boleh buat sama-sama dengan kawan kita. Dan bila orang kata result akhir dia yang mana masing-masing mendapat barang berbeza, betul kan? Ada hitam pen, ada bunga warna pink, betul kan? Jadi nak katakan sebenarnya cara untuk kita mencapai matlamat tu adalah berbeza. Tidak sama seperti orang lain. Maksudnya kita tak perlu nak ikut cara orang lain untuk capai matlamat kita. Tapi yang penting kalau management masa kita betul,
InsyaAllah kita boleh capai kita punya matlamat dan juga impian kita walaupun dengan cara yang berbeza. So itu dia lah game untuk virtual. Saya nak hadiah, saya Tarik nak sekali. buku Encik Faris. Okey, boleh madam. InsyaAllah. Jom Okay. sama-sama kita join Telegram. Jom, saya dah join Okay. dah. Itu dia game yang kita tak pernah main kan. Game tu tiba-tiba kena cari barang dalam 5 saat. Berlibas masing-masing. Jadi sangat menarik game macam ni. Kan? Lepas ni saya buatlah dalam kelas PD. Saya pun nak tirulah Encik Faris. Saya nak tengok Betul. mereka Madam bangun boleh tak. Madam boleh buat dekat kelas. Saya nak buat. Pergi cari seterika. Kan? Pergi cari batu lesung. Apa tu madam? Semua tak tahu. Betul. Alright. Ini boleh Okay, teruskan. jadi kita teruskan ke Q&A session kita dan saya ingin menjemput Nur Ilham Wadiha dan juga Shasha untuk handle Q&A. Terima kasih. Thank you, Annie, and thank you so much, Encik Faris, for your very informative sharing. We have learned so much from you, and I think we have covered all of our program highlights. And now it's time for Q&A session. I know some of you may have many questions to ask to Encik Faris, so whoever wish to ask, kindly turn on your camera and microphone, okay? Jangan malu, jangan segan, kami tak makan kawan. Okay. Siapa yang orang masih nak tanya soalan? Okay, siapa yang Itu dia tanya punya soalan? pantun. Boleh on camera. Saya rasa saya nak try. Boleh, silakan. Ya, silakan. Okay, hai. Assalamualaikum. Saya Anita Ira. Saya nak tanya berkaitan dengan efek teknologi dekat budak-budak. Sebab kita boleh nampak yang efek teknologi tu main peranan dekat orang dewasa dengan remaja. Tapi kita boleh nampak yang budak-budak sekarang pun kadang-kadang bila diorang guna phone, benda tu melebihi had juga. Tapi saya confuse sama ada kita yang dewasa ni, kita kena halang ke tak? Sebab kadang-kadang diorang guna tu untuk kebaikan diorang. Diorang belajar ABC ataupun diorang belajar dancing untuk hiburkan diri diorang sebagai budak-budak. Tapi bagi saya benda tu kadang-kadang melampau sebab makan pun diorang tengok screen. Even tengah lepak dengan family pun diorang duduk in group dalam budak-budak and diorang layan benda tu. So macam bagi saya benda tu bagus tapi dia boleh bawa ke arah negatif juga untuk budak-budak. So saya nak tanya pendapat Encik Faris tentang benda tu. Saja. Okey Bella, terima kasih kepada yang bertanya soalan. Nur Ain Syahira Nur Ain Syahira. Menarik soalan daripada Ain Syahira yang mana kita tengok macam soalan ibu-ibu lah orang kata kan, betul kan? Orang kata apa dah memikirkan masa depan, masya-Allah kan. Okey Bella. So itulah dia. Seperti yang saya bagi tahu pada awal tadi yang saya ada kongsikan, yang mana sebenarnya apa sahaja teknologi surrounding kita ni, tak kisahlah apa sahaja yang kita involve dalam kehidupan kita ni, dia akan membentuk kita punya karakter dan juga behavior kita sendiri dan juga kita punya attitude dan pemikiran kita sendiri. Jadinya bayangkan kalau daripada awal, daripada kecil lagi, kita dah orang kata apa, bagi teknologi dan bagi handphone kepada anak-anak kan, kepada budak-budak kecil, hanya semata-mata untuk mereka diam. Memang mereka diam, mereka seronok, tetapi efek dia adalah mereka tidak menjadi seperti kanak-kanak yang lain. Apa maknanya? Mereka mungkin kurang keyakinan. Kenapa kurang keyakinan? Sebab mereka tak banyak bersosial. Nampak tak? Jadinya kita nak bagi teknologi pada mereka, nak bagi handphone pada mereka boleh. Tetapi kita kena ajar pada mereka handphone ni ada had limit dia yang perlu untuk mereka guna. Jadinya kita kalau kita sebagai mak ayah lah, saya nak cerita pasal mak ayah pun, saya bukanlah dah menjadi ayah, betul kan? Tetapi kan berdasar apa yang saya ikut daripada beberapa speaker lah dalam Facebook, saya ada tengok yang mana dia memberi kesan tahu kepada anak yang kalau kita sentiasa dia tak belekang dengan handphone dia. Yalah memang dia senyap, tapi cuba bayangkan kita contohlah andailah kita dah bagi lebih kurang lama ni, kita dah bagi lebih kurang setahun ke dah 2 tahun kita bagi untuk anak kita pegang handphone dan dia memang sangat degil kan. Sampaikan bayangkan kalau tak dapat handphone dia akan meragam dia tu lain macam. Jadi itu antara efek dia sebenarnya. Sebab kenapa? Dia nak handphone sahaja. Mereka tak nampak keseronokan yang lain sebenarnya.
Jadinya banyak je perkara yang kita boleh luangkan dengan masa dengan orang kata apa, mungkin adik-adik kecil kita, dengan anak-anak kita, betul kan? Yang mana salah satunya kita boleh bermain sama-sama macam kita bermain, main nyorok ke, kita main kejar-kejar ke kan. Macam-macam perkara kita boleh buat. Macam zaman kita dulu, cuba imbau balik zaman kita macam mana. Zaman kita dulu main tiang-tiang, betul kan? Pas-pas kawan, main batu seremban, main ceper, betul kan? Cari buli dalam tanah. Orang kampung Salah dulu. satu yang tu. Jadi macam-macam sebenarnya. Setiap orang ada childhood masing-masing. Jadi kenapa kita orang kata apa? Saya faham je yang mana ibu bapa zaman sekarang ni sibuk, betul kan? Orang kata apa? Yalah macam tak ada masa. Tetapi dia bukan soal kita tak ada masa. Sama lah macam kita juga ni kan. In the future kita nak jadi mak ayah kan. Dia soal macam mana kita meluangkan masa. Bukan kita menunggu masa yang terluang. Sebab kita menunggu masa yang terluang, kita tak akan dapat. Sebab kita memang akan sibuk dengan kehidupan kita ni kan. Memang kita buat perkara baik, kita mencari rezeki, kita belajar dan sebagainya kan. Tetapi macam mana kita meluangkan masa kita tu untuk bersama dengan mereka ni. Sebab mereka ni perlukan perhatian. Mereka ni nak cari sesuatu perkara apa yang boleh seronok dengan kehidupan kita. Bayangkan kalau diorang bersama, adik-adik kita, anak-anak kecil kita ni bersama dengan gadget-gadget sahaja, maksudnya trust mereka kepada kita sebagai seorang abang, sebagai seorang kakak, sebagai seorang ibu dan ayah, trust mereka kurang. Jadinya apa yang terjadi? Bila mereka meningkat besar, mereka banyak meluahkan masalah pada siapa? Dengan search benda pelik-pelik dekat situ. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi mereka ada trust dengan kawan. Sebab kenapa? Mereka banyak luangkan masa dengan kawan, berborak, bersembang. Jadinya kita pun kena macam tu dengan adik-adik kecil kita, dengan anak-anak kecil kita. Kita kena cari masa terluang untuk bersama dengan mereka. So efek dia memang sangat macam tadi saya bagi tahulah, yang mana mereka tak ada trust kepada kita, sebab itulah kurang kasih sayang, kurang perhatian, dan mungkin menyebabkan bila masuk sekolah mereka banyak masalah. Jadinya kalau daripada kecil kita pandai manage dengan masa ni kan, kita kena bagi tahu handphone ni bukan milik adik, milik ayah. Kita kena bagi tahu, baru dia orang mindset macam tu kan. Ni boleh guna 10 minit je. Contoh 10 minit je. So bukalah YouTube apa-apa kan. Tapi kita pantau lah tengok YouTube apa kan. Jadinya dengan masa 10 minit tu kena bagi. Kalau tak, kita denda lah, tak dapat. So lebih kurang macam tu lah yang berdasarkan apa yang pembacaan saya lah daripada speaker-speaker, orang kata apa, parenting macam tu lah. So itulah. Okay, terima kasih Cik Faris dan terima kasih saudari Ain Syahira atas soalan itu tadi. Okay, baiklah. Seterusnya kita open soalan yang kedua. Siapa nak tanya? Saya nak tanya. Ya, Assalamualaikum Cik Faris. Saya nak tanya, macam sekarang kan kita kan dalam session ODL kan, kita tak jumpa face to face. Jadinya confirm kita akan ada masalah dengan kita punya team members, which is macam mana kita nak pastikan team members kita ikut time management kita. Maknanya sebelum due date tu mestilah kita dah setkan tarikh untuk diorang hantar diorang punya kerja. Tapi disebabkan ODL ni, most of the team members dia rasa macam dia akan tinggalkan dia punya tanggungjawab dan buatkan kita ni sebagai team members yang lain yang kena cover dia punya kerja. Macam mana kita nak elakkan perkara macam tu? Macam mana kita nak buat dia ikut time management yang kita dah bagi? Okey, menarik soalan daripada Nurul Filza. Sebab saya yakin semua student daripada mana-mana universiti, dia akan ada orang kata apa, tukang tumpang sahaja di dalam satu grup tu. Dia kata tak apalah, buatlah kan, aku busy lah apa benda semua. Lala tengok dapat markah macam tu kan, macam tak adil lah kan. So macam mana caranya untuk kita libatkan mereka ni mengikut time management kita? So yang pertama sekali kita mesti berbincang. Cuba berbincang dengan mereka. Buat Google Meet. Dia tak boleh sekadar WhatsApp tau. Dia kena buka, biasanya kalau kita face to face mesti kita berjumpa depan-depan, betul kan? Tak kisahlah jumpa kat cafe ke, dekat college ke, betul kan? Untuk group discussion tu. Jadinya benda tu kita kena praktikkan sama seperti dalam virtual ataupun kita punya online ni. Kan? Tak kisahlah group discussion ke, kita punya event management ke, apa yang kita nak buat, tetapi kita kena ada kita punya cara. Contoh macam kenapa saya sebut Google Meet, sebab UPSI most guna Google Meet. Contoh mungkin UiTM menggunakan Zoom tu kan. Jadi guna Zoom.
Kan, tak ada masalah. Tak, UiTM guna Google Meet. Puan Azwin je guna Zoom. Alright. Special. Ya. Okay, faham. Alright. So menarik lah. Sebab kita rasa platform Zoom ni lebih baik untuk PD Talk series lah. You know, I think it's more wide and more functionable, you know. Betul. Macam-macam benda lah yang kita boleh buat kan dengan Zoom. Yes. Dan ni first time. Saya jujur saya first time guna Zoom. Oh ya? Yeah? Hari ni. So macam hari tu pun waktu meeting dengan penganjur pun guna apa? Guna Zoom. Oh ya ke? So macam macam mana kan nak guna kan? Siap saya tanya dia orang macam mana nak letak background. Di background. Sampai kali lah. Saya suka topik ni sebab saya rasa ramai yang bukan mempersoalkan tapi ramai yang mungkin notice cara pengajaran saya lebih kepada cuba menggunakan resources yang ada secara baik. Jadi macam saya, kita tengok the young generation, they love to be on IG, they love to be on this platform lah apa. Okay, kita follow. Okay, sekarang kita buat belajar di IG. So you guys presentation di live. Diorang semua mana ni? Jadi kalau Encik Faris ada waktu boleh join di Travel Trouvé, di Jejak Serumpun, you can see some of their presentation because they use technology, they use digital applications to come up with vlogs, to come up with presentation. So from there we can see daripada dia guna teknologi tu secara macam entah apa, now they are doing it for educational, you know. So I believe in that. Jadi when in terms of using Zoom, okay, they are forced to learn. Oh, ada function ni. Oh, kita boleh guna annotate. Oh, kita boleh guna side by side mode. Kita boleh tukar. Oh, kita boleh record. You see, they are learning a lot because kalau tidak, the technology is there. The technology is there. It's available right in front of us. Tapi kita tak guna dia secara yang sepatutnya. So this is my concern. We are moving towards that yang kita claim sebagai tech savvy generation. But the tech savvy generation is overrated. Dia macam, sebab dia ada smartphone, kita panggil dia tech savvy. Tapi bila kita tanya dia, Syazno macam mana nak buat live? Macam, saya tak pastilah madam. You know, sebenarnya dia don't know. Syazno macam boleh tak you tolong I buat PowerPoint yang macam canggih-canggih tu. Saya tak pandai lah madam. Nampak tak? So kalau kita tak, you punya assignment 30% you kena buat PowerPoint yang canggih-canggih tu. Semua pergi belajar. Nampak tak? Faham? Then they are forced to learn. These are my style. This is my strategy to actually get them to utilize the technology more efficiently. Ya, betul. Saya sangat suka cara madam cara mempelbagaikan pembelajaran. Sebab ada je pensyarah di UPSI sendiri menggunakan macam-macam. Ada daripada Facebook Live. So kami just tengok situ dan komen. Yalah, Facebook Live memang cara orang muda kan zaman sekarang. Dia tak suka tunjuk muka kebanyakannya. Jadinya banyak yang masuk. So macam tu lah. So sangat menarik benda tu. Dan nampaknya memang ada persamaan lah sebenarnya. Rasa kebanyakan pensyarah, kebanyakannya yang mana kreatif macam Adam mesti akan buat perkara tersebut. Kena buat lah. Kalau tidak kita boring lah. Kita macam okay, ini PowerPoint yang saya buat pada tahun 2000 kan tidak ada pembaharuan, tak ada bahan baru kan. Kelas dengan madam kita boleh buat story. Kelas dengan I boleh buat IG story. Gitu kan. Boleh tag madam lagi. Madam siap repost lagi. Mana nak cari pensyarah? Siap repost lagi kan. Barulah fun kan. Dan tema warna lagi. Every week kita orang ada tema warna untuk kelas, Cik Faris. Betul ke? Hanya betul. Wah, menarik. Ya, kita kena fun. Okay. Betul. Kadang-kadang tengah kelas bincang, kita nak buat orang ni, okay ready, nak buat gaya apa? Okay, 1, 2, 3. The good thing, because ultimately, kita tak nak buat learning itu terlalu forcing, you know. Yeah, we betul. Want to make learning fun, and you look at how my student organize PD Talk Series. They're still very committed.
Ya, They, betul. they take things very serious. They are, walaupun kita fun, but you know, they take it serious. No, Yeah. I've got to do this betul-betul. Jadi saya tak perlu nak, you understand, we don't need to force them. They Betul. are happy to do it. Like that. I think that is very important. Ya betul, saya setuju sebab teknologi ni secara jujur lah, teknologi memang kita guna untuk fun. Sekiranya kita guna teknologi atas sebab keterpaksaan ataupun kita tak suka, dia tetap orang kata apa, dia akan ada efek lah, itu yang jadi stres dan sebagainya kan. Betul. Tapi kalau kita mau pelbagaikan macam Madam buat, Masya Allah memang semua akan cemerlang lah subjek ni, InsyaAllah, insyaAllah. Jadi itu yang kita nak sebenarnya. Jadi kita sebenarnya macam timing kan. You notice tak time sekarang macam mencemburui kita sangat. Masa sekejap je waktu. Dah PD Talk Seri Petang. Dah hari Jumaat. Ingatkan hari itu hari Isnin. Dah Disember. Dah habis dah 2020 kita. Lagi berapa minggu je. Lagi berapa hari nak habis. Tak sangka kan. Masa kita MCO tu rasa macam baru je kan. Sedangkan dah berapa bulan daripada awal tahun kita dah go through this pandemic kan. But suddenly, so time is really gold ya. Time, we cannot afford to waste it at all ya. Memang tak boleh, macam tak ada waktu tu. Kita tak boleh ambil dia balik, simpan dia dalam peti besi, nanti mami datang, mami pakai you ya. Tak boleh. Kita tak boleh pakai. Itu yang menyedihkan. Itulah macam very scary lah. Kalau kita tak bangun, macam terlepas waktu, oh my god, ya Allah. Memang habislah semua planning kita the whole day tu. Tak produktif terus lah. Ya? Betul. Okay, Bella, sharing sangat menarik daripada Madam. So nampaknya kita dah bersimpang jauh ni Madam. So saya balik kepada soalan Filzah tadi, boleh Boleh. Kita nak buka lagi soalan. Okay. So tadi yang pertama, maknanya kita kena berbincang. Set date dengan kawan dalam grup WhatsApp ataupun dalam grup Telegram, kan, apa-apa pun platform yang digunakan lah. Rancang kat situ. Pukul berapa free ni? Malam ni free tak? Kita kena start mulakan dulu. Sebab nanti kalau kita tak start, nanti masing-masing dia akan ada satu, tak apalah, lambat lagi, due date. Faham-faham lah. Jadi kita kena pemula. Bila kita start pemula, jadi maksud kita dah menguruskan masa kita dengan kawan kita sendiri. So step pertama, berbincang. Tanya date bila kita nak bincang. Okey, bila dah berbincang, jangan pula bila kita bincang, kita hanya bincang untuk bahan sahaja. Tetapi terus bahagikan tugas dan terus bahagikan bila date untuk dihantar dan compile ke semuanya. Pastikan compile tu jangan last minute lah. Bila compile last minute, memang kita tak sempat nak submit lah assignment tu. Jadinya cuba bagi date, kalau boleh date sebelumnya. Sebab tu kita kan, biasanya kawan-kawan kita yang jenis suka tukang tumpang ni, dia jenis pemalas. Maksudnya malas apa? Dia malas nak fikir, dia malas nak memerah otak. Jadinya bila kita bincang tu, kita terus bagi penyelesaian. Maksudnya apa? Kita terbincang. Okey, kita dah ada beberapa bahagian ni. Kau nak ambil bahagian apa? Okey, aku ambil bahagian A. Okey, settle. Okey, nanti buat so ni bahan dia boleh ambil, bahan ni nanti boleh cari yang selebihnya. Nampak tak? So masing-masing dia boleh buat kerja masing-masing dan boleh hantar tepat pada masanya. Jadinya kita kena ambil inisiatif dululah. Sebab kawan saya ada je yang jenis macam tu. Bila kita bincang apa semua, dia orang okey. Dia orang kata, okey lah tu, aku dapat kerja ni, aku buat lah. Dia nampak tak? Dia sebab sebenarnya dia malas nak berfikir. Tapi bila dia dah dapat kerja, dia macam mana? Macam dia bukan pemikir, dia jenis buat kerja. Kan ada jenis macam tu. Biasanya ketua lah yang jenis pemikir, yang menggerakkan. Jadinya yang ketua main peranan dekat situ. Kalau ketua macam ni juga, tak tahu nak kata apalah. Jadi ahli grup tersebutlah kena ambil peranan. So itulah yang saya boleh kongsikan berdasarkan pengalaman saya lah. Macam mana untuk manage kawan kita yang suka tumpang. Tumpang lah senang cerita. Itulah dia. Terima kasih. Okay, so memandangkan masa pun dah lambat dah. So setakat ni sahaja untuk Q&A session. So saya akan pass kepada host kita, MC kita iaitu Shazno untuk agenda seterusnya pada petang ini. Terima kasih. So, thank you Shasha, and thank you to Encik Faris for the really valuable sharing with us today. There's a lot of new knowledge that we can learn today, such as the technique quadrant that Encik Faris just shared to us before. So we hope fellow audience will learn something new and useful from our session today. So next, we're going to wrap up our PD Talk. So
Before we end our talk for today, I would like to invite our advisor, Madam Azwi Aksan, to give her closing speech. Give a clap, everyone. Assalamualaikum. Saya tak ada bagi closing speech. Saya saya cuma nak say a few words. Itu dia panggil closing remarks kan. Bukan speech. Nanti speech nanti kan semua tidur Okey. Assalamualaikum semua. Saya hanya nak terima kasih kepada Encik Faris for coming for your time with us ya. Memang masa mencemburui kita. Saya rasa student ramai lagi nak tanya soalan dan saya pun sebenarnya sangat nak tanya soalan dengan Encik Faris ni, macam mana boleh sukses sangat ni umur muda-muda ni. Jadi saya macam wow, you know. Jadi memang teruja lah nak tanya tapi tak sempat nak tanya ni Encik Faris. Jadi kita kena buat session lagi lah. So Boleh. hopefully we stay in touch. Kita boleh pilih lagi topik-topik yang baik selepas ni yang sesuai untuk kita share, buat sharing session with our student and with our fellow participant lah ya. So Boleh. to all participant, thank you. We apologize for some of the inconveniences lah on behalf of the student host. Sebab tadi pun kita start lambat, sepatutnya kita boleh drag masa ni lagi lebih untuk Q&A lagi, tapi waktu memang tak berapa sesuai sebenarnya. Dia bila 85 tu kita banyak hilang orang kata concentration ni. Participant daripada 72 ni dah turun 58 sebab ramai yang dah waktu balik kerja, semua dah pergi naik kereta dan drive on the road, so they leave the group So this is normal because I really studied the behavior, the pattern behavior of Zoom. Jadi I know by 5 no point you go ahead because people dah lost concentration, and when you do online webinar you cannot stay too long juga on online webinar because people lost concentration. So finally and lastly, congratulations to my student host for an excellent sharing this morning. Banyak feedback yang baik-baik, yang bagus-bagus yang saya dapat, yang macam mereka saya tunggu sangat topik ni, saya tunggu sangat topik ni. Interesting topik ni sangat interesting, and we managed to hear from Encik Faris from the perspective of a very young person yang sangat successful. So I'm sure in his time he has done something really good with his time. Kalau tidak akanlah Encik Faris be so successful. I'm sure he managed his time wisely to actually achieve whatever he dreams of at an early age. So I pray to all my students to learn from our speaker today how he managed to do that, and maybe this boleh menjadi iktibar juga kepada kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Thank you Madam Azwin for being so lovely and delightful today. Not to mention, I would also like to thank Encik Faris for his time and sharing today. Yeah, Encik Faris, maybe you would like to share some advice to our participant, a little bit, a few words. Boleh. So sekadar ringkas apa-apa saja yang kita nak capai dalam kehidupan kita, saya sarankan untuk anda semua tulis impian anda. Saya memang tulis dekat phone saya, dekat bahagian depan sekali memang ada saya punya impian dan juga target. Maksudnya pada tahun 2000 ni saya nak dapat apa? Pada tahun 2000 ni saya nak boleh buat. Boleh tengok sikit tak Cik Faris? Boleh tengok sikit tak? Okey, boleh. Sekejap Apakah targetnya itu kan? Yang kalau tak too personal lah, takut nanti nak kahwin pula kan? Tak ada. Sekejap Ni contohlah. Nampak tak? Mei 2019 saya nak keluarkan buku motivasi. Keluar pula tu. Buku motivasi. Oh, nice. Dan sepanjang saya tulis 90% semua saya dah mencapai. Sebab dia bukan sebab kenapa orang kata macam apa kena menulis impian kita, capai impian kita kan, macam tak masuk akal. Disebabkan kita selalu nampak impian kita. Sebab selama ni kita hanya simpan impian tu kat sini. Jadinya kita tak nampak apa yang kita betul-betul nak capai kan. Jadi bila kita nampak, baru kita boleh untuk kejar, kita ada push diri kita. Kita kata, "Woi, kau 2020 ni kau nak ada buku motivasi ni, kenapa tak keluar-keluar lagi?" Dia macam tu. So kita akan push, kita akan buat untuk settlekan kita punya capai impian tu. Jadi itulah, dia tak ikut kreativiti masing-masing. Ada yang tulis dekat buku, so buku tu dia bawa ke mana-mana. Ada yang tulis dekat kertas A4, lepas tu dia tampal kat dinding belajar ke kan. Itulah yang orang kata apa,
kalau kat sekolah kita dulu lah kan ada orang motivator selalu kata tulis 8A subjek apa tampal kat meja belajar. Dulu saya ingat benda tu main-main, tetapi bila saya dah amalkan benda tu memang sangat-sangat berguna. So itulah saya harap anda semua boleh amalkan semua benda tu. Very good advice. Thank you. Very good advice. Thank you, Cik Faris. So with that, we have come to an end of our sharing session. We would like to thank all of you who have participated and stayed from the beginning until the end of our talk today. So we would like to apologize for any inconvenience that happens today, especially the early ones. The bad come from us and the good come from Allah Subhanahu Wa Taala. And before we end, I would like to ask all of you to stay for a while to join our photography session. So everyone, can you open your camera? Boleh. So I will pass to Nurul Ilham to handle the photography session. Okay, to all Yang lain pun boleh ambil gambar. Ya, betul. Ambil gambar. Jangan lupa tag Travel True Bay. Itu Tak yang penting. lupa. Nanti saya follow IG tu ya. Ya, follow. Senyum. Okay, 1, 2, 3. Right, thanks everyone. Okay, bye.